Dia sahabat saya. Saya cuma sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. UMNO ni, apa yang berlaku dalam ni, tak boleh sembunyi dah. Kita jangan jadi macam komunis ya. Mana datang pengalamannya kalau tidak masuk sepak terjang politik. Nak suruh UMNO kerja sama dengan siapa? Dengan TA? Tak boleh. UMNO yang sekarang ni tinggal parti yang terakhir. Sekarang saya tengok politik bukan senang. Tapi kalau kita orang lama duduk di situ lagi, masih bila dia orang nak naik? Sebab tu saya pilih, jangan tunggu orang tunjuk pintu baru kita nak keluar. Saya balik daripada United Kingdom. Saya lulusan Bar at Law, Peguam tu. Saya balik tahun 78, umur 24. Pada ketika itu saya dapat kenalan dengan Datuk Haji Suhaimi Kamarudin. Dia ketua pemuda UMNO Malaysia pada ketika itu. Saya kenalan dengan beliau kerana saya memerlukan kepada seorang peguam untuk orang kata apa, saya diterima sebagai peguam di Malaysia ini. Saya perlu diperkenalkan dalam satu upacara yang selalu diamalkan lah, iaitu memperkenalkan seseorang yang nak menjadi peguam dalam Mahkamah Tinggi. Jadi saya telah minta dia menerusi bapa saudara saya lah, yang juga peguam, yang sama-sama mereka belajar di Kolej Melayu Kebangsaan. Dia kenal lama. Jadi bapa saudara saya minta dia untuk memperkenalkan saya. Mungkin kerana pandangan pertama, perjumpaan pertama, dia suka pada saya. Maka dia selaku ketua pemuda, dia ada kuasa untuk melantik 5 orang ahli kuasa tambahan pada ketika itu. Yang nak dipilih 10. Yang dia boleh lantik 5 AJK tambahan. Syarat peraturan pemuda pada ketika itu, mesti 2 orang tu yang nak dilantik mesti bawah umur 30 tahun. Maka saya dengan kawan saya, Tamrin Ghaffar, kami berdua telah dilantik sebagai ahli tambahan Exco Pemuda Malaysia bawah 30 tahun. Yang lain itu semua sejarah lah. Politik hari ini tidaklah semudah semasa saya dilantik sebagai Exco dulu. Sekarang dengan adanya social media, jadi kita tak mudah buat sesuatu tanpa diketahui oleh orang ramai. Tapi dulu tak macam tu. Dulu semuanya akan dilaporkan dalam akhbar, tapi tidak semua dapat dilaporkan. Jadi hidup senanglah dulu. Sekarang saya tengok politik bukan senang. Dia akan bergolak sikit je, dia akan dilaporkan. Keduanya tuntutan, demand sebagai seorang ahli politik memang banyaklah. Kalau dulu kita mudah, tapi sekarang rakyat makin lama makin cerdik. Rakyat makin lama makin tahu tentang hak-hak mereka, dan mereka lebih demanding sekarang. Jadi sudah tentulah keadaannya berbeza daripada dulu sampai sekarang. Itu kita punya challenge, cabaran lah. Yang ketiga ni dalam parti itu sendirilah. Dalam parti itu sendiri sudah tentu lebih ramai yang berkelayakan, dan akan berlakulah perebutan jawatan untuk berbagai-bagai jawatan yang ditawarkan dalam politik Malaysia ini. Maka saingannya jauh lebih, ya. Orang kata apa, teruk jika dibanding di masa lepas. Keempat, oleh kerana rakyat pun dah tahu tentang hak mereka, maka pembangkang sekarang hasil daripada rakyat di bawah dah tahu hak mereka,
maka tak puas hati, maka lantik, mereka akan pilih orang lain seperti yang berlaku pada 2018. Jadi maknanya di Dewan tu makin lama makin bukan senang lah. Kalau untuk kita menjadi front bench ke, kita akan diasak dengan berbagai-bagai soalan. Tapi ini bagus sebab apabila kita diasak sedemikian, bermakna kita suka tak suka terpaksa buat benda yang betul. Inilah saya nampak perbandingan 43 tahun saya dalam politik, memang banyak perbezaan 40 tahun dulu dengan sekarang. Berkhidmat bukan sahaja untuk negara, tetapi berkhidmat untuk masyarakat. Kalau kita nak cakap tentang pengalaman, mana datang pengalamannya kalau tidak masuk sepak terjang politik? Jadi kita kena bagi ruang kepada yang muda untuk dia merasai asam garam politik, sepak terjang politik. Kena lalui lah itu. Memanglah macam kita nak berjalan pun merangkak dulu. Betul, merangkak, berdiri jatuh, akhirnya kita berjalan. Itu tak elak, itu lumrah. You tak boleh lari daripada alam semula jadi. Jadi kepada saya yang penting gandingan. Kita kena, tak semesti semua yang orang tua kena pergi. Saya dulu jadi menteri, Dr. Mahathir ada, Ghaffar Babur ada, Pak Lah ada, semua ada. Jadi maknanya waktu saya naik, saya mendapat bimbingan daripada yang tua. Jadi pada saya yang penting UMNO ni kalau nak maju, nak memastikan ada kesinambungan, mesti ada gandingan, ya. Sebab itu saya mengundur diri. Saya bukan bagi isyarat kepada yang lain, sebab saya tahu yang muda masuk mesti ada gandingan orang tua. Jadi saya hanya buat untuk diri saya, senang buat keputusan untuk diri saya. Saya tak ada peduli orang lain lah. Apa saya buat keputusan saya untuk saya, kan? Tak ada pula nanti orang nak kata ini sebagai nak bagi tahu kepada yang lain, tak lah. Sebab ayat yang penting gandingan, bermakna walaupun saya orang tua, veteran pergi, tapi ada veteran lain yang perlu masih ada lagi untuk memberikan gandingan kepada yang muda. Dalam UMNO ni kita dilatih, sebagai menghormati pemimpin, respect. Tapi memang betul. Dulu Dr. Mahathir apabila dia keluar dari parti, dia mengharapkan ramai yang akan ikut dia. Ya, sebab dia bukan kecil sumbangan dia kepada parti, tapi kerana kita dilatih untuk setia kepada pemimpin, maka walaupun dia sudah keluar, kita tak ikut dia. Ini menjadi punca dia marah pada kita. Begitu juga Mahyudin, bila dia kena buang, tak ada orang UMNO bela dia, sebab kita dilatih sedemikian, ya, latih sedemikian. Tapi saya tak mau komen tentang orang lain. Saya kepala saya lain. Saya, kalau saya betul, saya pertahan. Dia bukan kita tubuh kerajaan dengan orang. Okey, kita tubuh kerajaan dengan siapa? Dengan PAS, Bersatu, Sarawak. Okey, orang tak ada dalam kerajaan, tak ada pun menteri PKR, tak ada pun menteri DAP macam PH dulu, kan? Jadi kita kena faham, kita rakyat Malaysia jangan tak reti nak mengupas orang kata apa isu, ya. Isunya ialah adakah kita hari ini menubuh kerajaan bersama dengan PH? Tak ada. Semalam ucapan Anwar Ibrahim, dia kata apa? Anwar Ibrahim berucap, Muhammad Sabu berucap, Salahuddin berucap. Dia beritahu walaupun kita ada CSA, tapi kita akan tetap lawan kerajaan dalam isu-isu yang mana kita merasakan kerajaan tidak buat benda betul. Itu bukanlah kerajaan dengan kita. Maknanya CSA ini adalah satu instrumen yang dilakukan biasa dalam negara yang mengamal demokrasi, iaitu kadang-kala ada parti itu dia minority government,
dia kurang daripada 50%, tapi dia dalam 45%. Dia majoriti yang besar walaupun tidak majoriti, tapi untuk memastikan supaya dia dapat memerintah selama 2 tahun, dia adalah perjanjian dengan parti-parti yang lain. Kata CIS ini, aku bagi bantuan apakah betul aku yang mana ada persamaan daripada segi perjuangan kita untuk macam kata contoh di Malaysia sekarang nak lawan COVID, nak pulih ekonomi. Jadi pembangkang memilih untuk tidak membangkang isu-isu kalau dia membawa kepada berjaya kita mengatasi COVID. Pembangkang tidak akan menentang kita kalau ada isu-isu yang boleh memulihkan ekonomi. Jadi maknanya ini bukan membuat parti, membuat kerajaan bersama. Ini instrumen untuk kita survive lagi 2 tahun ke, setahun 2 tahun sebagai contoh. Sebab waktu ni kita mahu pada kestabilan. Kalau kita asyik bergolak, masa bila kena rakyat nak rasa tenang, kerajaan bergaduh tak habis-habis, tiap-tiap kali keabsahan. Anwar Ibrahim akan datang pula mengatakan saya ada satu majoriti yang formidable, tak habis-habis kan. Jadi maknanya rakyat tak tenang. Tapi kita gembira lah Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini duduk bersama-sama bersetuju sebagai balasan kepada kita bersetuju dengan apa yang dia nak buat, reformasi parlimen. Maka kita sebagai balasan kepada itu kita bantu dia dari segi kata allocation untuk nak bagi barang kepada COVID yang rakyat menghadapi COVID ke. Jadi maknanya ada balasan, maka mereka akan pastikan supaya kerajaan ini akan dapat stabil, negara akan stabil. Tapi mereka cakap semalam, saya dengar ucapan Ketua Bangkang dan pemimpin-pemimpin pembangkang yang lain, dia kata CIC ini bukan makna kami bersama, cuma kami akan bantu kerajaan dalam isu-isu tertentu. Dan tapi mereka akan terus mengkritik dan menjadikan isu apa juga perkara yang mereka fikir tidak mempunyai persamaan. Kita jangan jadi macam komunis ya. Segala perbezaan pendapat sembunyikan. Siapa yang tak setuju dengan ketua dibuang. Jangan dimintu. UMNO ni apa yang berlaku dalam ni tak boleh sembunyi dah. Parti ni parti untuk rakyat dah ni. Rakyat berhak tahu apa yang berlaku. Tapi yang penting biduk berlalu, kiambang bertaut. Maknanya lepas kita dah berserabut begitu, akhirnya kita bersatu. Itu yang penting. Janganlah pura-pura tak ada keserabutan dalam parti. PKR pun ada, PAS pun ada, Amanah pun ada, DAP pun ada. Tak ada hanya kesepakatan. Kalau ada kesepakatan tak diketahui orang ramai, itu komunis parti lah tu. Last sekali dia sembunyi. Kalau tak terus tak setuju, last sekali tahu-tahu padam lah, tak ada lah. Itu komunis. Kita bukan begitu. Jadi jangan bimbang kalau kita kalau kita terbuka perbezaan kita. Itulah demokrasi kan. Tapi kita tengok kepada akhirnya macam mana. Akhirnya kita bersatu, tak ada masalah. Saya gembira sebenarnya. Saya tak ada simpan marah, dendam dari siapa. Ini politik. Sekali buah berlaku, sekali pantai berubah. Itu biasalah. Orang kata Datuk Seri sahaja, tetapi mereka yang memegang tu lebih daripada 2 penggal untuk sama-sama memberi ruang dan peluang kepada orang muda. Tak boleh, sebab kita kena ingat demokrasi bergantung kepada pilihan rakyat. Kita tak boleh kata kalau you dah pegang ahli parlimen 2 penggal patut pergi, tak boleh. Sebab demokrasi ini pilihan rakyat. Kalau dia tak, mana you boleh had kepada 2 penggal, wahal orang masih hendak lagi kan. Jadi kepada saya tak boleh, kita tak boleh kata kena bagi kepada yang muda. Saya tak nampak contoh yang baik kita bagi kepada orang muda, mereka berjaya. Saya tengok macam Syed Saddiq
pada saya dia gagal lah. Ya, dia tak berjaya. Belum apa-apa lagi, tak ni dah lompat sana, lompat sini. Kalau dia bersatu dengan Dr. Mahathir, duduk dengan Dr. Mahathir. Ya, ngapa lari pada bersatu pula? Jadi bebas. Dia tidak menunjuk contoh yang baik. Jadi daripada segi saya, sebenarnya macam Syed Saddiq, diberi peluang, patutnya berbeza dengan Nur Izzah. Nur Izzah saya anggap sebagai seorang yang konsisten, dan kita bangga dengan beliau di peringkat umur yang muda, jadi parlimen kekal, steady, macam itulah. Tapi yang lain kita bagi tengok dia tak menunjukkan kejayaan. Jadi maknanya dia bukan soal umur, dia soal pengalaman. Ya. Pengalaman ni bukan you dapat di peringkat umur you 26, 27. Pengalaman ni you mesti dapat apabila you naik. Sebab tu macam UMNO ni betul. Paling muda umur 40. Kerana apa? Kerana dia melalui ni semua. Sebab tu kita tak ada gagal. Ya, UMNO ni, ahli parlimen kita tak ada gagal. Ya, maknanya mereka jadi pemimpin, mereka boleh memimpin, ya. Dan bagi saya lah yang lama-lama yang dalam UMNO ni, mereka masih lagi dari ahli parlimen, ramai macam yang cakap otai-otai. Jadi kerja mereka, kalau mereka tak pegang jawatan, mereka bagi bimbingan lah kepada yang muda tu. Mereka dia perlu. Bukan makna kalau inilah masanya buat pertukaran secara besar-besaran. Masuk ni semua tak ada pengalaman, hancur parti. Tak boleh. Bagi saya, seseorang itu dia masih lagi popular, dan kalaulah dikatakan bahawa dia sudah tidak memegang jawatan, maka dia jalanlah peranan sebagai orang yang tua, otai, untuk memberi bimbingan dan nasihat kepada yang muda. Itu cara dia daripada dulu sampai sekarang. Dia sahabat saya, ya. Dia pernah menjadi ketua muda UMNO Malaysia. Dia pernah menjadi timbalan Presiden UMNO. Cuma Mahathir yang kelahi dengan dia. Saya tak pernah kelahi dengan dia. Tapi saya tetap sebagai sahabat mendoakan yang terbaik untuk dia. DAP ni memanglah kita tak boleh. UMNO yang sekarang ni tinggal parti yang terakhir yang bukan bergabung, maknanya bekerjasama dengan orang dalam kerajaan, menubuh kerajaan. Ya. Saya rasa memang DAP tak boleh lah, sebab pengalaman kita sudah tentulah semua tahu tentang sejarah 1969 yang kita tidak mahu dia berlaku lagi. Dan paling terakhir sekali kita tengok 22 bulan macam mana walaupun dia bukan Perdana Menteri daripada parti dia, tapi Perdana Menteri pun cuma menjadi puppet saja, kerana kekuatan sebenarnya mereka. Kita tengok 22 bulan macam mana mereka duduk dalam kerajaan, ya. Mereka telah mencorobohi kepentingan Bumiputera. Mereka masuk campur tentang tabung haji, ya. Mereka masuk campur tentang MARA. Mereka Bumiputera punya kontraktor yang dulu menjalankan kerja bawah kontrak yang diberikan oleh kerajaan dulu, walaupun kerja dah siap, mereka melambatkan bayaran, banyak kontraktor terbungkus. Kemudian diorang memecah belahkan apa yang dikatakan iaitu sistem pentadbiran di peringkat kampung, ya. Yang mana ketua kampung yang dulu mereka buang, yang hari ini ada 3 ketua kampung, satu daripada itu. Jadi mereka bukan saja mereka memecah belahkan infrastruktur pentadbiran orang Melayu di peringkat kampung. Habis dia buat semua. Jadi kita tak percaya pada dia. Jadi kepada saya, DAP selagi saya hiduplah, saya rasa tak boleh. Maknanya bentuk kerajaan bersama mereka. Saya tetap akan lawan
DAP sebagai musuh politik UMNO, dan mereka pun tak mau kerja sama kita. Mereka segala hak Melayu kan, kepentingan Melayu mereka kacau. Jadi saya tak boleh. Saya tetap tidak boleh terima DAP sebagai rakan dalam pembentukan kerajaan.